Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah hari ini kita sambung semula sesi PDPR kita bagi hari Jumaat, iaitu untuk subjek Bahasa Arab, Lughatul Quran. Jadi semua boleh bawa keluar buku latihan Lughatul Quran tahun 5 dan kemudian terus buka muka surat 25. Okey. Hari ini kita akan cuba buat latihan ini bersama-sama. Maknanya Ustaz bagi maksud dan kamu cuba letakkan jawapan bagi setiap latihan. Okey, baik. Muka surat 25. Okey, sebelum kita mulakan, sama-sama kita baca dahulu arahan dia. Okey. Tarajjim adawatul istifhama al-atiyata ila al-lughatil malayuwiyah. Okey, dia suruh buat apa? Dia suruh terjemahkan terjemahkan kata tanya yang berikut kepada bahasa Melayu. Maksudnya dalam awan-awan ini 1 hingga 6, okey, keseluruhan awan ini dia berikan adawatul istifham, kata tanya dalam bahasa Arab. Kemudian awak perlu tuliskan dalam jawi bahasa Melayu dia. Maksud dia. Maksud bagi setiap kata tanya ini. Bukan dalam rumi ya, dalam jawi. Okey, baik. Yang pertama, kita tengok sama-sama. Aina. Aina ini, kalau kita nak tanya tempat. Membawa maksud, Aina ini adalah di mana. Di mana. Kita nak tanya tempat, kita akan gunakan Aina. Aina, di mana? Okey, boleh tulis di mana dalam tulisan jawi pada kotak kosong yang disediakan. Baik, kemudian yang kedua, madza. Okey, madza. Ingat tak Ustaz ajar dulu, madza ini dia macam-macam, dia boleh bertukar. Jadi limadza boleh, ma boleh. Dan dia boleh tambah lagi perkataan-perkataan lain. Okey, madza ini maksud dia apa? Maksud dia adalah apa? Apa? Madza adalah apa. Jadi boleh tulis dalam jawi apa dekat kotak yang disediakan. Baik, yang ketiga, kam. Kam. Okey, kam ini bila kita nak tanya tentang kuantiti. Maksudnya kalau kuantiti dalam bahasa Melayu kita akan gunakan perkataan berapa. Berapa. Tadi apa? Yang ini mana? Okey, yang ini di mana? Yang ini apa? Yang ini berapa? Kam. Okey, jadi boleh tulis berapa dalam jawi pada kotak di sebelah, kotak kosong. Baik, yang keempat, man. Man. Okey, man ini kalau kita tanya nama seseorang. Maksudnya kita perkataan yang sesuai dalam bahasa Melayu apa dia? Siapa. Man. Siapa. Kita tanya kepada orang lah. Man. Man lebih sesuai kepada orang. Man. Jadi, siapa. Tuliskan siapa dalam tulisan jawi pada kotak kosong yang disediakan. Yang kelima, mata. Okay, mata. Mata ini membawa maksud kalau kita nak tanya tentang masa. Jadi, bila. Okey, perkataan yang sesuai adalah bila. Kalau kita nak tanya tentang masa kan, bila lah. Bila. Boleh tuliskan bila dalam tulisan jawi pada kotak yang telah disediakan. Dan yang terakhir, nombor 6. Bimadza. Dia sama. Madza ini sama macam nombor 2. Cumanya dia tambah bi. B. Dalam bahasa Arab, okey, saya recall balik. Dalam harfur jar. Harfur jar. B ini membawa maksud dengan. Jadi, madza maksudnya apa? Jadi, kita gabungkan dengan apa? Bimadza. Dengan apa? Jadi, awak boleh tuliskan dengan apa dalam tulisan jawi pada kotak yang telah disediakan. Okey, selesai muka surat 25. Okey, kita tengok pula muka surat 26. Okey, kawin soalan munasaban. Okey, dia suruh awak bina, buat soalan yang sesuai dengan ayat yang telah dia berikan. Okey, tak apa. Tentang maksud ni Ustaz akan berikan kamu maksud. Kamu boleh rewind balik video ni tak ada masalah. Okey, ataupun kalau cepat sangat boleh pause. Okey, yang pertama.
usafiru ila Misra ghadan. Okey, maksudnya saya akan pergi ke Mesir esok. Saya akan pergi ke Mesir esok. Jadi, adawatul istifham apa yang paling sesuai? Kata tanya apa yang paling sesuai dalam bahasa Arab? Dia nak cerita dia pergi Mesir esok. Jadi, dia ada kaitan dengan masa. Kalau masa, apakah kata tanya yang sesuai? Adawatul istifham yang sesuai untuk kita bina soalan yang sesuai pada kotak yang telah disediakan. Tambah saja adawatul istifham, istifham, kemudian tuliskan ayat yang telah dia berikan. Okey, baik. Ustaz bagi contohlah nombor 1 ni. Usafiru ila Misra ghadan. Saya akan pergi ke Mesir esok. Esok ini berkaitan dengan masa. Jadi, kalau pertanyaan yang ada pertanyaan yang sesuai bila kita nak tanya tentang masa adalah bila mata. Okey, jadi awak boleh tambahlah mata. Okey, tulis mata. Ni ejaan mata yang ini. Okey, kemudian salin semula ayat dia. Mata tusafiru ila Misra ghadan. Usafiru ni saya usafiru. Jadi awak kena tukar balik ta. Ta tu tusafiru membawa maksud kamu. Ta. Tukarkan alif ini kepada ta. Tusafiru ila Misra ghadan. Tusafiru maknanya ta itu membawa maksud kepada awak. Usafiru ni saya. Tusafiru awak pergi. Tusafiru. Tukarkan ta. Alif. Tukarkan alif kepada huruf ta. Tusafiru. Mata tusafiru ila Misra ghadan. Okey, yang kedua. Zainabu taskunu fi Shah Alam. Zainab tinggal di Shah Alam. Dia berkaitan dengan tempat. Kalau berkaitan dengan tempat, adawatul istifham apa yang sesuai untuk diletakkan. Jadi, letak adawatul istifham, kemudian tulis semula ayat yang telah diberikan. Dan jangan lupa di hujung ayat, letakkan tanda soal. Okey, baik. Yang ketiga. Ashrabu al-haliba ma'al laban. Saya minum susu dengan laban. Laban ni susu khas lah. Orang Arab suka minum. Ashrabu al-haliba ma'al laban. Al-haliba ni maksudnya susu. Saya minum susu dengan maknanya dia tanya tentang benda. Benda lah halib ni. Susu ni benda. Jadi, apakah adawatul istifham yang sesuai bila kita tanya tentang benda? Dan letakkan adawatul istifham, kata tanya pada awal ayat, kemudian salin semula. Dan ashrabu ni awak kena tukar. Alif tukarkan kepada ta. Sama macam nombor 1 tadi. Alif ini kita tukarkan kepada huruf ta. Sebab ashrabu ni saya. Ni, alif ni saya. Ashrabu, saya minum. Kalau awak tukar tashrabu, awak minum. Okay. Kemudian kita tengok nombor 4. Qadaitu hawala thalatha. Qadaitu hawala thalatha. Okey, nombor 4 ni Ustaz rasa tinggalkanlah. Maksudnya pun Ustaz tak apa-apa pasti. Okey, baik. Nombor 5. Kita langkau ya. Nombor 4 tak perlu buat. Kita tengok nombor 5. Raja'tu fi sa'atil khamisati masa'an. Saya pulang pada pukul 5 petang. Jadi dia tanya berkaitan dengan masa. Okey, jadi awak tentukan adawatul istifham apa yang sesuai dengan masa. Raja'tu fi sa'atil khamisah. Saya pulang pada pukul 5 petang. Okey, baik. Yang nombor 6. Al-Ustadzu Ahmad yu'allimu al-lughatul arabiyyah. Al-Ustadzu Ahmad yu'allimu al-lughatul arabiyyah. Ustaz Ahmad mengajar bahasa Arab. Dia bertanyakan tentang benda, perkaralah al-lughah al-arabiyyah. Jadi, apakah adawatul istifham yang sesuai untuk digunakan pada soalan nombor 6? Okey, lughatul arabiyyah ni awak boleh tinggalkan, letakkan adawatul istifham, kemudian awak tulis al-Ustaz Ahmad yu'allim. Al-lughatul arabiyyah ni tak perlu tulis. Okey. Yang terakhir, anamu ba'da
salatil maghrib. Saya tidur selepas solat maghrib. Maknanya dia tanya tentang masa. Bilakah kamu tidur? Jadi, nanti awak pilih adawatul istifham yang sesuai. Kemudian, salin semula ayat ini. Alif ini sama macam nombor 1 tadi. Anamu. Kamu boleh tukar. Jadi, tanamu. Okey. Okey, saya rasa yang sampai itu sahaja dahulu untuk hari ini. Muka surat 25 dan juga muka surat 26. Selesaikan untuk latihan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.